Syam. Uh, kita sekarang ini berhadapan dengan satu keadaan apa yang kita panggil the new norm, satu kebiasaan yang baru. Sama ada kita suka ataupun tidak, kehidupan kita ini akan dipengaruhi oleh sebuah kebiasaan yang baru. Jadi pada pendapat Isham lah, apa yang Isham boleh faham dengan the new norm apabila kita bercerita dalam politik ala baru ni? Silakan Isham. Okey, terima kasih. Saya tak berapa dengar dengan soalan tu, tapi saya dengar tadi berkenaan dengan kebiasaan politik baru, betul tak? Berkenaan dengan tajuk kita. Pada saya, masa ini UMNO lah, especially kita berada dalam keadaan yang circumstances dan paradigm yang baru lah. Sebab dulu sebelum PRU 14 kita dalam kerajaan, dan dalam kerajaan kita lead kerajaan tersebut. Kita adalah kita memimpin kerajaan. Tetapi lepas PRU 14 kita jadi pembangkang. So yang itu clear. Bila kita dalam kerajaan, we know how to apa yang kita perlu buat, dan sebagai pembangkang pun apa kita perlu buat. Tetapi pada masa sekarang ini, selepas kerajaan baru ditubuhkan pada 2 bulan lepas, iaitu Kerajaan Perikatan Nasional, maka kita berada dalam satu keadaan yang kita ini dalam kerajaan, tetapi kita bukanlah kita bukan Perdana Menteri lah. So kita bukan memimpin dalam kerajaan tersebut, walaupun kita ada menteri-menteri kita dalam kerajaan, dan pada masa yang sama kita juga bukan pembangkang ya. So ini adalah keadaan yang baru pada kita, yang kita perlu bagaimana kita lihatlah bagaimana untuk kita tangani daripada peringkat atas hingga ke peringkat akar undi. Kembali ke studio bersama dengan Dr. Nawar. Dr. Nawar. Kalau kita melihat apa yang berlaku pada saat dan ketika ini adalah sesuatu yang juga kita katakan suasana yang amat baru, di mana UMNO tewas hampir 2 bulan ni, hampir 2 tahun ni UMNO pernah tewas, dan pada masa ini UMNO kembali menyertai semula kerajaan ya, tanpa pilihan raya. Dan ini adalah satu perkara yang agak aneh ya pada lanskap politik negara, dalam keadaan UMNO hanya membentuk kerajaan apa yang dipanggilkan Perikatan Nasional. Apa yang Dr. Nawar boleh simpulkan melalui perkembangan terbaru ini? Terima kasih Datuk. Saya rasa tambahan daripada apa yang Saudara Hisham beritahu tadi. Sekarang ini bukan baru sekadar baru. Ini adalah satu masa yang mana kita semua menghadapi terlalu banyak perkara yang pertama kali. Kalau baru ini, contoh kalau kita tukar kerusi, kita dah pernah ada kerusi, kita pergi beli kerusi baru. Tapi landscape politik di Malaysia sekarang adalah satu perkara di mana kita selalu duduk atas kerusi, tapi sekarang ini kita kena duduk di atas satu perabot yang belum pernah kita tengok pun. Ini yang saya panggil terlalu banyak first times. Kita pertama kali lah selepas negara merdeka kita kalah, atau Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya. Kerajaan lain, perikatan lain, atau kumpulan lain yang menerajui negara. Pertama kali juga kita belajar menjadi pembangkang penuh, dan selepas itu tiba-tiba dalam masa 22 bulan tak pernah berlaku dalam sejarah, tak ada pilihan raya, kerajaan bertukar secara sah, dan timbul pula Perdana Menteri dalam kerajaan Perikatan Nasional yang baru. Dan kita juga pertama kali tak pernah ada timbalan Perdana Menteri. Pertama kali banyak sifat-sifat pertama kali dalam sistem kerajaan sekarang. Ditambah dengan sebaik sahaja terbentuknya kerajaan baru, kita didedahkan dengan peristiwa ataupun gejala wabak COVID-19 ini. Mahu tak mahu, kita dan seluruh dunia terpaksa berdepan dengan satu keadaan yang juga pertama kali dalam kebanyakan daripada kita. Era ini kita tak boleh nak jangka penyakitnya, kita tak boleh nak teka siapa yang merebaknya, bagaimana kesannya. Jadi ini adalah satu cabaran semua yang menyebabkan semua kita terpaksa menghadapi, bukan sekadar dari sektor politik, sektor ekonomi, sektor pentadbiran, keadaan di rumah,
mak ayah yang sebelum ini tak pernah kenal anak pun sekarang dah kena duduk dengan anak. Banyak perkara yang sebenarnya meletakkan kita dalam satu situasi yang amat sesuai untuk kita kaji semula. Bagi saya, waktu ini adalah waktu untuk kita mengkaji semula apakah yang selama ini kita lakukan dan apakah ada jalan-jalan atau cara-cara. Kalau yang selama ini jalan yang kita bagus, kita boleh kekalkan lah. Tapi kalau mungkin selama ini kita lakukan tidak bagus atau ada cara yang lebih baik, ini masanya untuk kita meneroka ke hadapan. Baik, kita kembali kepada Hisham yang berada di Skype di sana. Saudara Hisham, bila kita bercerita tentang kebiasaan yang baru ni, kita balik kepada definisi lah dengan keadaan politik kita sekarang ni. Doktor dah sebut tentang banyak first time tak ada timbalan Perdana Menteri, first time ada 4 menteri kanan. Dari segi politiknya pada pandangan anak muda, bagaimana Hisham melihat UMNO itu sendiri mampu mendepani cabaran-cabaran yang akan dan bakal wujud di dalam politik ala baru? Silakan Hisham. Terima kasih. Satu kita kena balik pada kekuatan kita lah. UMNO ini walaupun apa orang kata, tapi kita banyak kekuatan juga. Kekuatan kita nombor 1 di akar umbi ya tuan. Semasa PRU 14 yang lepas, walaupun kita kalah sebab undi Melayu itu pecah 3. Tapi kalau kita lihat daripada berapa 11 ke 12 juta pengundi-pengundi yang telah keluar mengundi pada ketika itu, 1/3 daripadanya telah mengundi UMNO. Ini adalah satu blok yang besar. Dan kalau kita lihat juga politik Malaysia ini, asas dia adalah sokongan Melayu. Tanpa sokongan Melayu, maka tiada siapa pun boleh menjuarai politik Malaysia ini. Dan pengundi-pengundi Melayu, kalau kita lihat, ada populasi orang Melayu 2/3 dan pengundi Melayu juga dalam 2/3 daripada jumlah total pengundi itu. Dan pada PRU yang lepas, kita telah mendapat, kalau kira undi kita dengan PAS 75%, lebih daripada 75%, kita telah mendapat sokongan. Dan UMNO saja telah mendapat lebih daripada 60% daripada sokongan orang-orang Melayu. So ini adalah kekuatan kita yang perlu kita lihat juga. Dan kita perlu lihat juga apa benda yang kita boleh improve, tetapi kekuatan ini yang kita ada. Dan dalam minggu ini tu saya dalam 2-3 minggu ni saya tak komen politik sangat sebab saya ingin memberi ruang kepada kajian yang sedia ada ini untuk uruskan COVID-19 dan sebagainya. Tapi sejak minggu lepas bertalu-talu juga saya dapat WhatsApp daripada banyak orang tanya pasal soal politik, terutama tentang hubungan kita dengan Perikatan Nasional ni macam mana. So saya nak cerita sikit tentang Perikatan Nasional ni, mungkin kita boleh refresh sikit. Sebenarnya kita ada dalam Perikatan Nasional ni sebab pergolakan politik dan perebutan kuasa yang disebabkan oleh orang-orang dalam PH itu sendiri. Ini bukan kerja kita. So apabila PH ni berpecah, ada perpecahan, ada pergolakan, perebutan kuasa antara Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim, tiba-tiba kita memerlukan satu keadaan yang stabil. Of course pada ketika itu kita punya pilihan terbaik adalah sebenarnya kalau kita kira untung rugi kita nak membubarkan Parlimen. Tapi pada ketika itu timingnya tak betul sebab kita baru berhadapan ataupun kita sedang berhadapan di ambang wabak COVID-19 ni sedang menular dengan teruk tu. So kalau kita adakan pilihan raya pada ketika itu dan pembubaran Parlimen, maka kita tak boleh nak fokus pada COVID-19. So kita sibuk dan satu negara sibuk berpolitik. Dah lah sebelum itu 2-3 minggu kita sibuk berpolitik. So kita tak ada masa nak tengok COVID-19. Kalau ada pilihan raya pada ketika itu, maka akan lagi teruk keadaan jadi. So the next best option pada ketika itu ialah kita hold dulu pembubaran Parlimen, tetapi kita buat kajian, kita ketepikan orang-orang ataupun pihak-pihak yang tidak perform lah, yang tidak boleh buat kerja yang kalau kita rasa kalau mereka ada lagi dalam kajian akan jadi teruk lagi keadaan. Sebagai contoh DAP dan juga Anwar Ibrahim lagi dalam keadaan pada ketika itu. So sekarang kita membantu
untuk mewujudkan ke satu keadaan yang stabil untuk menghadapi krisis ini. Tapi kita punya partnership dengan PN ini dalam mana-mana partnership. Dalam politik kita kena ada partnership, kita kena ada alliance, kita kena ada kawan, kita kena ada orang yang kita bersekutu. Kita tidak boleh pergi seorang-seorang. Dan dengan UMNO, dengan PN, dengan Bersatu ini juga setakat ini kita partner lah. Kita punya perjanjian dulu ialah kita akan bersama-sama dengan mereka sehingga PRU 15 ini telah disetujui. Tapi persoalannya bila PRU 15 itu kita tak tahulah, sampai 10 hari, 100 hari atau 1000 hari daripada sekarang. Dan sebelum ini juga ada orang-orang mungkin yang was-was dengan kita punya partnership dengan PN ini. Dan saya rasa kita tak boleh salahkan mereka juga sebab tentunya ada was-was lah dengan apa-apa partnership sekalipun, terutamanya apabila partnership ini baru. Dan kalau kita lihat dalam sejarah UMNO, UMNO ini kita punya motto pun bersatu, bersetia, berkhidmat dan bersetia. So kita ini jarang atau tidak pernah khianati orang, tapi dalam sejarah UMNO banyak orang telah khianati UMNO So sebab itu kalau ada orang yang was-was dengan perikatan ini, pada peringkat awal ini kita jangan marah pada mereka lah. Itu adalah naluri manusia yang normal. Dan partner kita ini pun kadang-kadang kita kena tengok jugalah ya. Kita sebab kita tak mau juga jadi partner yang second class, orang kata. So kita kena lihat juga keikhlasan. Kalau mereka betul ikhlas ingin partnership dengan kita, maka partnership ini boleh berterusan. Tetapi jika ada sesuatu yang kita tengok lain macam aja, mungkin kita perlu memikirkanlah. Sebab itu dalam mana-mana hubungan, so kita kena bertindak dengan cermat dan bijak sebab dinamik politik ini pada hari ini dan pada ketika ini amat fragile. Bila-bila pun boleh bertukar arah. Kita tidak mahu ditipu, dikhianati, dan pada masa yang sama kita ikhlas. Dan macam saya kata tadi, UMNO sebelum ni tidak pernah khianati orang, tapi kita was-was sebab kita telah banyak ditipu dan dikhianati oleh orang. Itu. Okey. Topik tadi tu saya nak sambung lagi, tapi kita nak dengar juga pandangan daripada Dr. Nawar. Baik Doktor, salah satu the new norm yang akan dilalui oleh semua rakyat Malaysia adalah setakat inilah kerajaan tanpa DAP. Saya suka nak sebut kerajaan tanpa DAP ni kerana ini adalah satu perkara yang menyebabkan Pakatan Harapan itu ditolak oleh rakyat Malaysia walaupun tak cukup tempoh sepenggal. Jadi kerajaan tanpa DAP ini adalah the new norm. Mungkin doktor nak sentuh daripada sudut itu. Silakan. Saya nampak lebih lagi dari itu, iaitu bagaimana kerajaan tanpa DAP ini berlaku adalah disebabkan oleh terang-terangnya Pakatan Harapan yang diterajui oleh DAP menampakkan mereka gagal. Bukan sekadar gagal dalam mentadbir negara, yang menyebabkan berlakunya keresahan. Struktur mereka sendiri pun lemah, dan dalam struktur pentadbiran negara terlalu banyak kes-kes ataupun contoh-contoh yang kita boleh petik sejak dari hulu yang menyebabkan rakyat yang sudah menjadi hilang harapan. Bukan sekadar kepada rakyat keseluruhan, tapi penyokong-penyokong yang pada mulanya memilih Pakatan Harapan juga. Jadi sebenarnya yang hilang sokongan itu adalah daripada penyokong-penyokong yang dahulunya menyokong dan memangkah Pakatan Harapan sewaktu pilihan raya ke-14. Selepas dalam masa tempoh mereka memerintah yang sekejap itu, sudah timbul rasa-rasa penyesalan. Kita harus kaji kenapa hal ini berlaku. Yang pertama adalah kerana kegagalan memimpin, iaitu kegagalan administrative failure. Mereka gagal menjadi pemimpin, menerajui kepimpinan negara. Yang kedua, yang saya rasa lebih besar lagi sebenarnya adalah kegagalan DAP lah, terutamanya selaku parti yang dominan di dalam Pakatan Harapan untuk membawa nilai-nilai sebuah negara selaku kerajaan. Mereka bukan lagi pada waktu itu bukan lagi pembangkang yang berteriak seperti anjing menyalak bukit seperti dahulu. Mereka sekarang sudah menghadapi realiti
pada waktu itu adalah realiti baru untuk mereka yang selaku kerajaan. Dan rakyat termasuk parti-parti pembangkang pada waktu itu sudah dapat menerima. Maka ambillah, hari ini kerajaan mereka yang punya. Kita juga mempunyai harapan-harapan tertentu, ada tema-tema besar, janji-janji mereka untuk mengurangkan rasuah, janji-janji mereka untuk menghapuskan kronisme dan sebagainya. Tetapi akhirnya harapan ini tinggal harapan, dan saya lihat DAP selaku parti tunjang telah muncul sebagai gagal untuk menunjukkan nilai-nilai, value-value selaku Malaysia. Mereka menjadi seolah-olah membawa, menghancur, mengkacau bilaukan personality, semangat patriotik di dalam negara kita. Lihat saja contohlah ya. Kita boleh sambut Tahun Baru Cina, tapi Menteri Kewayangan mereka dahulu telah menghias pejabat Menteri Kewangan seolah-olah tidak ada langsung identiti negara Malaysia, seolah-olah menjadi seperti itu adalah sebuah rumahnya seorang Cina. Jadi disitulah lambang sebenarnya kegagalan meletakkan, membawa, mengangkat martabat daripada pimpinan parti kepada menjadi pimpinan Malaysia. Negara Malaysia sebenarnya tertunggu-tunggu pada waktu itu, menunggu untuk melihat apakah perubahan yang mereka boleh lakukan. Tetapi apabila mereka menunjukkan kegagalan seperti ini menjadi satu seperti petikan api yang pertama yang menyebabkan rakyat marah, kecewa, apatah lagi mereka gagal untuk nak melihat, menjaga sensitiviti orang-orang Melayu, orang-orang Islam yang merupakan majoriti di dalam negara kita. Bagi saya amanah negara yang diberikan, tak kira sebenarnya siapa pun yang menjadi kerajaan, harus kita pegang menjadi pemimpin negara dulu, kerana negara Malaysia ini adalah sebuah negara yang majmuk, yang amat istimewa di atas muka bumi ini. Kita mempunyai sekelompok kumpulan majoriti yang sebenarnya dengan rasa damai dan tenang hati ingin hidup bersama dengan kumpulan-kumpulan etnik yang lain yang terang-terang berbeza dari segi bukan sekadar rupa bentuk, bahasa, budaya, cara kita hidup sehari-hari, tapi kita masih boleh kekal aman. Ini sebenarnya yang perlu kita tawarkan dalam hari ini dan sampai bila-bila. Saya rasa Perikatan Nasional melihat perkara ini. Kita berlaku perubahan sekelip mata daripada Pakatan Harapan kepada walaupun saya sebut sekelip mata itu prosesnya ya, tapi sebenarnya yang berlaku itu sebenarnya adalah cetusan banyak perkara, banyak peristiwa. Tetapi yang saya ingin bawa di sini adalah kita sebenarnya bukan ini yang kita mahukan. Kita mahukan representatif atau perwakilan daripada seluruh rakyat Malaysia. Cumanya penyakit yang dibawa oleh DAP ini terlalu berat dan terlalu tidak boleh diterima pada waktu itu, yang menyebabkan berlakulah perubahan-perubahan baru tadi. Tidak pernah kita menjangkakan ada wakil-wakil rakyat yang sanggup sebenarnya mengedepikan perintah parti atau dasar parti demi untuk bersama-sama membentuk satu gabungan baru, satu idea, satu perkara yang seolah-olah keadaan sudah menjadi dalam keadaan darurat sangat untuk berubah kerajaan ini. Ini harus kita fikirkan, di samping dia membuka juga pola baru. Saya selalu nyatakan insya-Allah perubahan ini adalah satu ayat yang seronok kalau bawa kita sebutkan change, berubah. Tapi dari segi realiti, perubahan adalah satu perkara yang amat susah apabila ia melibatkan sekumpulan manusia, apatah lagi yang sudah mengamalkan budaya-budaya tertentu. Dia harus mengalami proses-proses yang secara perlahan, dinamik, berubah dari satu masa ke semasa. Norma-norma baru yang berlaku sekarang pun saya kira masih lagi kita harus meneliti. Jangan kita ambil kesimpulan terlalu awal, kerana terdapat banyak parameter-parameter yang masih kita tidak ketahui. Dan ini kita serahkan pada orang-orang yang pakar dalam bidang-bidang mereka, terutama contohnya saya beri contoh apakah kesannya wabak COVID-19 ini kepada sistem politik negara. Bagaimana dengan perkhidmatan parti-parti, terutama untuk Parti UMNO yang banyak berkhidmat di pendalaman, di kawasan-kawasan suburban di luar bandar, yang memberikan bantuan-bantuan, apakah ini akan berterusan dan sebagainya. Saya kira ini adalah hanya sementara. Yang penting
di celah-celah COVID-19 ini adalah negara kita berada di satu persimpangan. Sekarang ini Perikatan Nasional telah membuktikan bahawasanya satu alliance, satu pembentukan parti-parti politik ini sudah tidak lagi terbentuk dengan kukuh seperti dulu. Itu dah jadi sejarah rupanya. Kita menuju ke seperti mana pola atau template seperti negara jiran kita di Indonesia. Lepas pilihan raya, tengok siapa yang menang banyak, ataupun berapa jumlah yang boleh, dan kita duduk dan diskusi kemudian untuk membentuk kerajaan. Untuk membentuk kerajaan. Itu saya rasa pola ke arah itu. Walaupun alhamdulillah UMNO dan dalam Muafakat Nasional bersama PAS di sini saya lihat saya harus memberi pujian yang amat sangat kepada parti PAS. Banyak yang mereka berkorban, semua orang berkorban pada waktu-waktu sebegini. Seperti saya bagi contoh, kita makan, korban semua tak boleh makan. Tapi orang yang tak boleh makan steak, orang yang tak boleh makan di hotel, dia kadang-kadang banyak berkorban daripada orang yang tak boleh makan nasi atau Maggi mee biasa. Jadi pengorbanan itu untuk menyatukan orang Melayu adalah di atas tanah air ini adalah satu pengorbanan yang besar. Dan di akhirnya kita selalu kena sebarkan adalah agenda Melayu. Bukan apa yang orang Melayu mahukan, yang sebenarnya adalah bukan agenda Melayu sambil menolak agenda bukan Melayu. Agenda Melayu adalah untuk merangkul sama-sama dengan orang bukan Melayu hidup dengan aman dan tenteram di atas muka bumi ini. Inilah naratif yang DAP tidak mahu dengar. Yang mereka beri kepada penyokong-penyokong mereka adalah agenda Melayu bererti agenda menolak bukan Melayu. Sekarang senjata dah makan tuan. Kerana apabila mereka dah menjadi kerajaan, mereka tidak boleh membawa isu-isu patriotik negara. Mereka tidak boleh membentangkan, membawa isu-isu semangat kebangsaan. Kerana semangat kebangsaan akan menjadi semangat Melayu. Dan ini akan menyebabkan penolakan berlaku di kalangan penyokong mereka sendiri. Di sinilah wadah baru ini, norma baru politik ini harus mengambil kira pola dan fabrik rakyat Malaysia sendiri. Kita tak boleh lari daripada ada orang Cina, orang India di tanah air kita. Mereka sama-sama IC biru dengan macam kita. Tetapi kita harus menerima bahawasanya orang Melayu, parti-parti, kelompok-kelompok Melayu harus menerajui politik negara dan menjaga dengan adil, memberi ruang kepada orang-orang bukan Melayu. Naratif orang Melayu sengsara, orang Melayu, orang bukan Melayu sengsara, orang Cina tidak mendapat hak sepatutnya, ini adalah naratif mengarut daripada DAP yang dimomokkan, yang telah dipropagandakan telah sekian lama. Hari ini mereka terduduk kerana sistem politik baru ini timbul kerana orang tidak boleh lagi menerima hal ini. Malaysia baru perlu diberikan definisinya. Jangan duk bercakap je Malaysia baru, tapi mereka sendiri tak boleh bawa definisi Malaysia baru. Bila akhirnya mereka terperangkap lah. Saya lihat inilah dia ini, dan saya suka, mungkin sesuai lah dengan pada waktu ini kita harus melihat DAP ini selaku musuh negara. Kerana tidak ada semangat patriotik, tidak ada membawa semangat-semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Dan kalau nak bercakap atas isu rasuah, nak bercakap atas isu kelebihan, kebaikan atau kecekapan urus tadbir, minta maaf at this point mereka sudah hilang peluru-peluru itu semua. Okey, menarik apa yang dilontarkan oleh Dr. Nawar tadi tentang kerajaan tanpa DAP ni. Saya nak balik semula kepada Hisham. Kalau kita lihat antara kita nak bercakap sekarang tentang soal pilihan. The new norm akan memberi kita pilihan-pilihan baru untuk kita move forward, untuk kita bergerak ke hadapan, dan ini adalah cabaran-cabaran yang kesemua lapisan ahli UMNO perlu persiapkan diri mereka kerana landscape politik kita berubah. Mungkin Hisham nak menyentuh tentang apakah pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita bila kita bercerita tentang kebiasaan baru. Silakan. Terima kasih. Bila kita cerita pasal norma baru politik, saya suka bincang dan selalu kaji berkenaan dengan realiti politik atau politik yang real lah. So pada saya politik ni sebab dua perkara je sebenarnya. Satu power dan second is people atau kuasa dan orang lah. Dan to whom you give the power over the people tu, atau kepada siapa kita bagi kuasa ke atas orang ramai itu.
Dan apa guna power ini sebenarnya, kuasa ini adalah untuk kita menentukan dua perkara lagi, iaitu satu adalah untuk kita mengawal sumber resources. Ini adalah real politik. Nombor dua ialah untuk kita menentukan cara hidup dan mengubah cara hidup dan untuk nasib kita lah. So tanpa kuasa, tanpa power ini kita susah untuk kita menentukan untuk nasib kita sendiri dan cara hidup kita. Dan pada norma baru ini, macam mana untuk kita relate dalam keadaan UMNO sekarang. Dulu kita sebagai kerajaan kita memegang tampuk pemerintahan dan kita boleh mengawal sumber resource tersebut dan kita juga boleh mengawal dan menentukan dasar. So macam mana kita sekarang dalam tempoh ini kita perlu juga menyusahakan diri macam mana ingin bergerak dan ingin membantu rakyat tanpa sumber. Ini adalah satu cabaran pada kita. Dalam 2 tahun lalu saya telah menulis satu buku tajuk Pahala 7 Melayu dan UMNO Pasca 9 Mei selepas kita kalah, dan dalam buku itu saya telah menyebut yang sebagai pembangkang pada ketika itu dan sekarang juga bagaimana kita ingin berjuang tanpa ada sumber dengan kekurangan wang ringgit dan sebagainya. So inilah kita kena berbalik pada semangat kita semasa 1946 dan Union dahulu. Dengan semangat ini maka kita boleh manage. Dan untuk bergerak ke hadapan itu dari segi dalaman itu. Dan untuk bergerak ke hadapan kita kena tengok dinamik politik dan senario politik sekeliling kita juga. So bila kita pergi melangkau ke hadapan, kita tidak boleh bergerak dengan tengok kedalaman kita saja. Kita kena tengok apa lawan kita atau musuh kita buat. Dalam sejarah politik, dalam sejarah perang pun kalau kita lihat, tak ada peperangan yang dimenangi tanpa kita mengkaji kita punya lawan. Maka tadi Dr. Nawar dia sebut pasal DAP. Dan saya juga ingin sebut sebab minggu lepas tak salah saya, ada politik DAP bahawa kita UMNO sekarang dalam dilema, dia kata. Bagaimana untuk kita manage dalam keadaan sekarang dengan hubungan kita dalam PN. Tapi sebenarnya saya daripada segi fakta secara asasnya memang kita ada sikit sebanyaklah loose end dalam apa-apa partnership sekalipun. Awal-awal itu mungkin ada masalah sedikit sebanyak, tetapi kita boleh manage, dan ini bukanlah masalah besar. Orang bersatu pun dulu daripada UMNO juga asalnya. So kita boleh manage ini. Tapi sebenarnya dalam lanskap politik Malaysia ini masalah yang lebih kritikal dan lebih besar dan yang ada sekarang ialah saya panggil bukan dilema, trilema. Tiga option atau trilema oleh 3 pihak. Ini lagi besar. Sebab kita sekarang UMNO dan Muafakat Nasional adalah dalam keadaan mungkin yang lebih baik daripada sebelum ni. Sebelum ini kita langsung tidak boleh menentukan dasar. Sekarang sedikit sebanyak boleh. Tetapi yang ada masalah yang lebih kritikal ialah sebenarnya dalam PH. Dalam DAP, 3 pihak yang menghadapi trilema ini adalah nombor 1 Dr. Mahathir, nombor 2 DAP, nombor 3 Anwar Ibrahim. Dr. Mahathir mempunyai 3 pilihan sekarang ini. Dia sekarang berseorangan sebab partinya Bersatu telah pecah 2. So Dr. Mahathir kena decide, pada saya, pendapat saya, Dr. Mahathir lepas ini dia kena membuat keputusan dia nak pergi ke mana. Itu hari beliau kata apabila parlimen dibuka beliau akan join dalam blok pembangkang. Adakah beliau akan berbuat ini? Pilihan pertama adalah beliau stay atau duduk dengan PH, dengan DAP dan Anwar Ibrahim. So persoalannya, adakah Dr. Mahathir ni masih nak duduk dengan Anwar Ibrahim? Anwar Ibrahim banyak kali mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengatakan bahawa untuk yang hinting supaya Dr. Mahathir ni step aside lah. Nombor 1 pilihan Dr. Mahathir, stay dengan PH dan dengan DAP. Pilihan kedua ialah sama ada Dr. Mahathir akan join Perikatan Nasional, kukuhkan parti beliau masuk bersatu balik, dan juga bersama dengan Tan Sri Muhyiddin dan menyokong Tan Sri Muhyiddin dalam kerajaan PN. Itu adalah pilihan kedua kepada dia. Dan pilihan ketiga Dr. Mahathir ialah bersara daripada politik. Pada pendapat saya adalah lebih baik dan mungkin lebih tenang hidup beliau kalau beliau fokus kepada amal, kerja-kerja amal dan beribadat. Pada masa sekarang ini mungkin beliau boleh bersara berpolitik. Tapi saya rasa itu bukanlah pilihan yang akan dibuat oleh beliau. Mungkin pilihan pertama dan kedua itu kita akan lihat. Inilah kalau Dr. Mahathir ambil pilihan pertama, stay dengan PH, dia kena deal dengan Anwar Ibrahim.
dia pun rimas dengan Anwar Ibrahim. So tak tahu bagaimana beliau akan berhadapan dengan ini. Ini akan mengubah dinamik politik kalau dia join PN. Apa akan jadi dengan hubungan kita, sebab Dr. Mahathir pun dengan UMNO dia dah kata dia pun tidak berapa gemar dengan dia. So dia rimas dengan Anwar Ibrahim, tapi dia rimas juga dengan UMNO. So bagaimana, itulah trilema Dr. Mahathir. Yang kedua ialah berkenaan dengan DAP. DAP ni mereka telah rasa kuasa selama 22 bulan dalam kerajaan. Sebab bila mereka rasa ni, dan dalam mereka juga tahu mereka tidak boleh jadi kerajaan tanpa sokongan orang Melayu. Sebelum ini mereka telah try dalam pilihan raya berkali-kali dengan Anwar Ibrahim 4 kali sejak tahun 1999, PRU 10, 11, 12 dan 13 untuk menjadi kerajaan, tetapi tidak berjaya kerana DAP dan Anwar Ibrahim tidak boleh mendapat sokongan daripada orang Melayu. Bila PRU 14, DAP bekerjasama dengan Dr. Mahathir baru menarik 25% sokongan orang Melayu dan mereka telah membentuk kerajaan. Lepas itu orang Melayu berpecah dalam PH, mereka tidak menjadi kerajaan. So oleh itu pilihan pertama untuk DAP adalah adakah mereka nak stay dengan Anwar Ibrahim. Kalau dia stay dengan Anwar Ibrahim, dia tidak akan dapat menjadi kerajaan sebab orang Melayu reject Anwar Ibrahim dan orang Melayu juga reject DAP. Dan juga DAP, adakah DAP akan rebranding masuk PKR dan sebagainya, atau DAP pula nak join Perikatan Nasional. Kalau DAP join Perikatan Nasional, akan ada satu saja kerajaan dekat dalam Malaysia ini, semua join satu kerajaan. Ini tidak baik untuk demokrasi. Dan apakah reaksi UMNO dengan keadaan ini? UMNO tidak akan bersetuju. Ataupun DAP cuba pujuk Dr. Mahathir balik. Dan bila mereka cuba pujuk Dr. Mahathir, bagaimanakah reaksi Anwar Ibrahim? Ini trilema DAP. Dan pihak ketiga yang perlu menyelesaikan masalah besar mereka ialah Anwar Ibrahim dan PKR. PKR juga telah berpecah belah. Geng satu puak telah masuk join dengan Bersatu dan Anwar tinggal dengan satu puak. So trilema Anwar ini pula adalah nombor satu, adakah dia ingin stay dengan DAP? Kalau Anwar stay dengan DAP, dia tahu dia tidak akan jadi Perdana Menteri sebab lagilah dia tidak akan dapat sokongan orang Melayu. So sampai bila pun Anwar tidak akan menjadi Perdana Menteri bila dia stay dengan DAP. Dan pilihan kedua Anwar Ibrahim adalah dia boleh juga masuk PN jumpa Tan Sri Muhyiddin. Itu hari pun dia telah pergi berjumpa Tan Sri Muhyiddin. Tapi bila Anwar masuk Perikatan Nasional pula, apakah reaksi parti-parti komponen lain dalam Perikatan Nasional dan dengan parti Anwar sendiri? Dan ketiga, pilihan Anwar ialah beliau juga boleh bersara daripada politik seperti mana Dr. Mahathir. So saya sarankan supaya Anwar dan Dr. Mahathir ni daripada dulu saya dah kata bersaralah, serahkan kepada orang lain untuk menentukan untuk nasib. Sebab mereka sebelum ini telah terbukti mereka tidak berupaya untuk menangani keadaan. So inilah pilihan-pilihan yang ada pada mereka. Kita kena lihat dinamik ini dan mereka kena selesaikan masalah ini. So kepada DAP, saya rasa mereka sibuk pasal urusan kita, tetapi sebenarnya urusan depan mata mereka itu lebih kritikal kepada kelangsungan politik mereka sendiri sebenarnya. Baik, bagus poin-poin yang dilontarkan oleh saudara Hisham tadi, ya antaranya ialah pilihan-pilihan yang ada di depan mata dan sebenarnya pilihan-pilihan inilah nanti yang akan menentukan corak bagaimana gerak kerja UMNO sebagai sebuah parti ini patut dilakarkan. Baik, saya nak bertanya kepada Dr. Nawar. Bila kita dah dengar tadi, sebelum ini mungkin ramai orang kata ataupun ahli UMNO sendiri merasakan bahawa banyak sangat masalah yang kita hadapi ataupun pilihan mana yang kita nak buat. Tapi saudara Hisham tadi telah pun menggarisbawahkan sebenarnya parti lain atau pihak lain pun lagi banyak masalah dia. Baik, jadi kita kembali semula untuk kita muhasabah UMNO ini sempena 74 tahun penubuhannya. Kita sudah pun mengadakan piagam, ada muafakat dengan PAS dan membentuk muafakat nasional. Dan dengan muafakat nasional inilah
yang mampu membentuk Perikatan Nasional, kerana blok PAS dan UMNO ini merupakan satu blok yang besar yang mempunyai pengaruh yang hebat, yang agak yang kuat. Jadi bila bercakap tentang muafakat nasional ni, bagaimana pula, apakah pilihan-pilihan yang kita ada atau gerak kerja yang patut kita perkemaskan bersama dalam muafakat nasional ni? Sila Doktor. Ya. Terima kasih. Tadi Saudara Hisham telah memberikan kita landscape bahawasanya parti-parti Bersatu, DAP dan Keadilan menghadapi masalah yang besar, mempunyai pilihan-pilihan pemimpin-pemimpin mereka. Tapi kalau kita lihat kepada di sebelah kita juga selaku parti politik, kita juga mempunyai pilihan-pilihan kita. Cumanya cadangan dan waktu ini adalah waktu yang paling sesuai. Sebenarnya waktu krisis adalah waktu pembersihan. Waktu krisis adalah waktu kita menilai semula. Waktu krisis adalah waktu yang terbaik di mana semua daripada kita dipaksa untuk cuba dan mencari apakah jalan penyelesaian. Sesiapa mana-mana pihak yang pada waktu ini boleh memberikan tawaran yang sesuai dengan pola baru ini, kerana keadaan sekarang masih sedang berubah. Jadi sesiapa yang boleh, pihak mana yang boleh membaca, meneka dengan lebih baik keadaan ini pada waktu sekarang dan memberikan tawaran itu, mungkin orang yang pertama memberikan tawaran itu atau melihat sesuatu kepentingan itu dan diaplikasikan kepada diri kita sendiri, kita yang memberikan tawaran itu, insya-Allah kita boleh maju lagi ke depan. Saya beri contoh begini ya. Daripada peristiwa kekalahan UMNO dan sebagainya, sudah banyak ulasan, malah kita sudah banyak postmortem, kita tahu apa di dalam organisasi kita. Tapi bila kita ulas lihat kepada permasalahan dalam Pakatan Harapan tadi, yang kita nampak jelas untuk kita bawa ke depan, yang pertama adalah kita tidak boleh lagi merasai bahawa ini memang confirm kita punya. Kita sentiasa kena terbuka dalam rundingan-rundingan, dalam melihat pakatan atau kerjasama yang baru. Itu yang pertama. Berbanding, saya masih ingat ya, waktu pilihan raya itu terdapat banyak soalan-soalan ataupun rasa di dalam hati bahawa bolehkah, bolehkah kita berganjak daripada Barisan Nasional yang telah memimpin sekian lama? Jadi jawapannya itu telah boleh. Jadi di situ membuka satu lembaran baru. Bila kita kuasa di tangan Barisan Nasional dahulu yang solid itu, yang lama, yang dengan sejarah, boleh dipas kepada kumpulan yang baru, dan terjadi pula kumpulan yang baru itu hilang juga kuasa, balik membentuk satu lagi kumpulan baru yang agak unik. Jadi ini jelas kepada kita bahawa kita tidak boleh lagi menggunakan pendekatan lama dahulu. Kita sedar kekuatan kita selaku parti, akar umbi, apa yang kita ada, semangat, roh di dalam parti UMNO kita luar biasa. Tetapi kita cara, kaedah, metodologi itu kita harus fikirkan semula. Apa yang saya rasa kita boleh belajar daripada peristiwa-peristiwa ini, terutama daripada kejatuhan Pakatan Harapan, gandingan yang akan kita bentuk, tak kiralah sekarang ini dipanggil Perikatan Nasional. Mungkin sewaktu mendekati pilihan raya ke-15 kita ada gabungan lain atau sebagainya, saya belum pasti. Ataupun mungkin pasca pilihan raya 15. Dalam pembentukan gabungan ini, yang paling penting adalah kita harus sedar, belajar daripada kisah kegagalan Pakatan Harapan adalah dua perkara. Yang pertama ialah tentang kegagalan mentadbir. Rupa-rupanya kita tak sedar ya, dulu kita dalam UMNO, kita di dalam Barisan Nasional, kita tak sedar bahawasanya kepimpinan mentadbir, urus tadbir negara, administratif, dia berbeza dengan menjadi ketua parti, menjadi mentadbir parti, menguruskan parti politik. Ya betul, parti politik itu menjadi satu organisasi mengumpulkan masyarakat untuk mencapai kuasa. Tapi bila sudah dapat kuasa, orang tak boleh bercakap politik lagi. Dia harus menjalankan kerja-kerja pentadbiran. Dan kerja-kerja pentadbiran ini adalah satu pekerjaan yang unik, yang khusus, yang mempunyai sistem dan cara urus tadbirnya sendiri. Di pihak kegagalan, kita harus belajar PH gagal. Kerana ketua-ketua parti
atau orang-orang yang diletakkan sebagai itu gagal menjadi menteri, gagal dalam menjalankan urusan, tidak memahami sensitiviti, hilang terus nilai-nilai kebangsaan. Yang bila saya refer kepada nilai-nilai kebangsaan adalah nilai-nilai negara Malaysia, bukan sekadar nilai kebangsaan orang Melayu, tetapi bagaimana kita hidup sebagai rakyat Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merujuk kepada yang kedua ini adalah bagaimana mahu tidak mahu apabila kita membentuk pakatan yang memegang kuasa, kita harus menjanjikan kestabilan dan harus merangkul semua pihak yang berpolitik ini. Betul kita berpolitik, tapi bila sudah bentuk pakatan ini harus ada usaha yang boleh meletakkan semua rakyat Malaysia di dalam satu tujuan. Alhamdulillah bagi saya Perikatan Nasional ini beruntung sangat. Kalau tidak Tan Sri Muhyiddin sekarang pun ada masalah untuk nak menyatukan hal rakyat Malaysia. Dia beruntung kerana ada COVID-19. Jadi Perdana Menteri menjadi teraju dalam Perikatan Nasional, maka COVID-19 ada dan semua orang seolah-olah okey, kita harus bersama-sama jaga diri kita sendiri, jaga negara kita. Faham semuanya. Inilah sebenarnya adalah satu mesej yang kita perlu bawa ke depan. Jadi untuk UMNO, saya rasa saya yakin juga di peringkat kepimpinan tertinggi sudah mempunyai perencanaan. Apa yang penting kita baca tekaan saya pola ke depan adalah rakyat, ahli UMNO dan rakyat secara keseluruhan, mereka akan terpikat atau tertarik dengan kebolehan wakil-wakil parti kita untuk yang kita lontarkan di dalam kerajaan untuk menjadi pentadbir-pentadbir. Isu-isu seperti isu-isu yang melibatkan salah guna kuasa atau isu-isu yang melibatkan imej tertentu, itu tidak lagi boleh menjadi sinonim dengan kita. Ini peluang kita untuk kita membuang tuduhan-tuduhan, tomahan-tomahan yang lama dengan meletakkan memberikan wakil-wakil parti yang akan kita tolak ke depan untuk menjadi wakil-wakil parti di dalam pentadbiran, biar nampak pentadbiran untuk seluruh rakyat Malaysia itu cekap. Itu saya rasa adalah perkara penting. Kalau kita masih lagi berada dalam peringkat latihan atau ingin baru hendak berfikir, maka kita terlambat untuk mengambil momentum perubahan pada waktu sekarang. Jadi orang seolah-olah rakyat Malaysia akan nampak tiba-tiba, look, UMNO dia sebenarnya bukan seperti mana imej-imej yang disebut dahulu. UMNO sebenarnya memang ada tokoh-tokoh ataupun pemimpin-pemimpin di kalangan mereka yang boleh menjadi pentadbir yang baik. Ini adalah masanya untuk saya rasa peluang untuk kita kita tonjolkan. Yang kedua, untuk dari segi semangat Malaysia ini, UMNO jauh ke depan. Saya rasa berbangga dan bertuah kerana kita melihat perkara ini daripada asal lagi, iaitu kalau kita teliti perlembagaan UMNO sekalipun, kita tahu bahawasanya kita menuntut hak kita, mempertahankan hak kita tanpa sedikit pun kita mahu mengambil atau menidakkan hak-hak keistimewaan atau hak-hak beragama, hak-hak kepada orang bukan Melayu. Dalam hal ini kita sudah terkedepan. Saya kira gabungan formula bahawasanya pemimpin-pemimpin dari UMNO boleh ditawarkan menjadi pemimpin Malaysia secara keseluruhan, dan dalam masa yang sama juga pemimpin-pemimpin dari dalam parti UMNO yang boleh mentadbir urus sistem pentadbiran di dalam negara kita dengan cekap, amanah, bersih. Maka ini akan sedikit sebanyak akan menghilangkan tomahan-tomahan lalu, malah akan membuka ruang-ruang yang baru. Kerjasama dengan PAS membentuk Muafakat Nasional adalah satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus junjung, kita harus pelihara hal ini kerana akhirnya dalam perikatan ini melambangkan orang Melayu Islam rupa-rupanya mempunyai semangat apabila disentuh agama, apabila disentuh tanah air, apabila disentuh perihal raja-raja, maka mereka sebenarnya boleh bergabung. Semangat ini hampir-hampir serupa dengan 1946 sewaktu Malayan Union ingin ditubuhkan. Jadi ini adalah satu rahmat Allah, dan
kita lihat ini bukan berlaku, sebab itu dia berlaku secara menyeluruh di semua peringkat. Walaupun kita sudah start ini dah lama ya, sejak zaman beberapa seketika sebelum ni, pemimpin-pemimpin UMNO sebelum ini sudah ada tanda-tanda berbaik-baik dengan pemimpin-pemimpin PAS, tapi sudah takdir Allah di zaman kita sekarang, maka berlakulah muafakat nasional. Contoh tadi Datuk Azizan sebut muafakat nasional, apabila kita tertubuh aja kerjasama itu, piagam kita itu terang-terang menidakkan tuduhan Ngakomeng, Lim Guan Eng yang mengatakan negara akan menjadi Taliban, kita akan menjadi negara pure Islamik, teroris dan sebagainya. Tidak, kita tidak pernah membelakangkan kepentingan orang bukan Melayu. Kita mahu rangkul mereka bersama. Ini produk yang saya kira harus menjadi bahan besar untuk kita sekarang, di samping kecekapan tadbir urus, dan kita juga boleh menjual produk-produk ini selain daripada di tempat-tempat kita yang sudah memang kita kuasai, di pedalaman-pedalaman di kawasan pinggir bandar. Tidak mustahil kita dah mula masuk ke bandar-bandar. Asyik DAP aja duduk datang masuk dalam kawasan kita, kalau main catur tu dia je duduk kacau kita, serang sana dengan ponnya, dengan askarnya, dengan kasilnya. Sekali-sekala kita rasa kita perlu menyerang. Mungkin kita boleh terangkan, mereka tidak kenal sebenarnya parti kita. Mereka tidak tahu nilai yang kita ada. Kita bawa situ ceramah kita dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa Tionghoa ke atau apa. Ini adalah perkara-perkara baru yang saya kira kita di parti harus melihat, kerana kita tidak ada pilihan lain. Kita tidak ada pilihan. Kita harus segera memerah otak dalam kita berpolitik ini, mencari produk, mencari bahan apa yang ingin kita tawarkan. Bukan sekadar untuk menjaga kesetiaan ahli-ahli kita, tapi juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya yakin kita ada keupayaan itu. Malah saya lihat di media-media sosial pun sudah ada cyber war kita yang boleh membawa dan memperkenalkan pendapat dan prinsip-prinsip UMNO di kalangan orang-orang di luar sana. Akhirnya mereka akan memahami, kerana ini dakwah politik DAP dahulu yang melihat UMNO ini Melayu yang akan meminggirkan orang bukan Melayu. Sebenarnya kitalah, agenda Melayu lah adalah agenda yang paling selamat untuk semua orang bukan Melayu di Malaysia. Kerana orang Melayu tak akan pernah mahu menghalau mereka. Betul. Baik, saya nak kembali kepada saudara Hisham. Hisham Jalil masih di talian Hisham Ada. Okey. Hisham, kalau kita tadi Dr. Nawar dah hurai dengan panjang lebar tentang gerak kerja parti mungkin soalan yang sama saya nak tanya juga pada Hisham. Apakah yang perlu dilakukan oleh UMNO dan juga Muafakat Nasional? Kerana harapan rakyat ni kepada UMNO dan Muafakat Nasional ni sebenarnya amat tinggi tetapi oleh kerana terbentuknya Perikatan Nasional, mungkin ada sedikit gambaran yang kurang jelas tentang hala tuju Muafakat Nasional. UMNO ni nak pergi mana, Muafakat Nasional nak pergi mana, Perikatan Nasional ni nak pergi mana. Mungkin Hisham boleh bantu menyelesaikan kekusutan dari segi pemahaman ni yang ada pada kita semua. Silakan Hisham. Terima kasih tu. Pada pendapat saya, ada 3 perkara lah yang saya nak sarankan, terutama kepada UMNO lah, bagaimana kita ingin bergerak ke hadapan dan untuk kita move into the future. Sebab future kita ni, masa depan kita akan berubah-ubah. Akan ada banyak benda yang kita perlu mengadaptasikan. Perkara pertama ialah untuk masalah ataupun untuk benda yang kita hadapi di depan mata ni tu, iaitu perubahan-perubahan politik setiap hari dengan dengan keadaan sekarang inilah. Ya, satu, kita kena keep kita punya solidariti lah. Kita tak boleh pecah. Kalau PH nak pecah, kalau kita lihat parti-parti dalam PH tu dah berpecah belah. Itu yang menyebabkan mereka berada dalam krisis dulu. Dan kita UMNO, kita tak boleh pecah lah. Kita kena bersolidariti. Tahun 2021 tak apa, kita bersaing semula. Pemilihan parti itu normal. Tapi buat masa sekarang, kita bersolidariti, kita bersatu padu, dan kita keep things together lah. Pada masa ini kita tidak boleh pecah. Dan perkara kedua yang saya ingin sarankan ialah untuk kita UMNO ini kena ada, kalau kita tak mau rebranding, orang selalu kata rebranding ni tu,
kalau kita tak mau rebranding pun, kita sekurang-kurangnya kita kena ada facelift sikit lah ya. Maksudnya kita kena tampilkan bakat-bakat baru, orang-orang muda yang boleh kita kita boleh tarik lagi pengundi ya. Contohnya sebagai contoh, kalau kita lihat data masa PRU 14 kita ada 14.7 juta pengundi ya, lebih kurang 15 juta. Tetapi by the time PRU 15 dalam 3 tahun lagi kita akan ada 23 juta pengundi, iaitu tambahan 8 juta pengundi. 8 juta pengundi ini daripada orang-orang muda. So mereka ini tidak ada atau tidak membuat keputusan lagi tentang parti politik mana yang mereka akan sokong. Mereka first time voters atau pengundi pertama kali. So kita kena memikat mereka ini. So kita punya cara untuk kita berhadapan dengan mereka pun kena bersesuaian lah. Ya, itu nombor 2. Nombor 3 tu ialah kita kena melibatkan diri lagi dengan khidmat rakyat. Nombor satu bagaimana untuk libatkan diri dengan khidmat rakyat. Kita kena bantu rakyat lah. Terutama lepas COVID ini, dalam keadaan ini dan dalam keadaan ekonomi yang akan kita berhadapan dengan recession nanti ya. Itu semua orang dah berkata demikian. So macam mana kita ingin bantu? Cabaran yang kita hadapi ialah bagaimana kita ingin bantu dikala kita bukan berada di tampuk kerajaan dan kita tidak kawal sumber. Itu adalah cabaran yang saya kata tadi. Dan soalan kedua ialah di mana kita perlu bantu rakyat. Tadi Dr. Nawar sebut kita kadang-kadang kita perlu masuk kawasan bandar. Tapi betul, bukan tapi memang betul kita kena masuk kawasan bandar. Bukan kadang-kadang, tapi ini adalah kritikal sebenarnya. Kerana apa? Sebab kawasan bandar ini adalah battleground kita yang baru, battleground UMNO di masa depan ataupun untuk kelangsungan politik kita masa depan. Kalau kita lihat kita urbanisasi rate ataupun jumlah penduduk yang duduk di bandar ialah sekarang ni 76%. Dalam tempoh 5 ke 10 tahun lagi ia akan mencapai 80 ke 90%. So hampir semua daripada setiap 8 daripada 10 orang di Malaysia juga termasuk pengundi akan duduk di bandar. Dan walaupun mereka ini semua mengundi di kawasan-kawasan luar bandar iaitu kubu kuat UMNO, tetapi mereka tinggal di bandar-bandar dan mencari pekerjaan di bandar-bandar, terutama orang-orang muda lepas mereka belajar mereka pergi di bandar. So mereka terdedah dengan masalah-masalah Belanda. Dan pemimpin-pemimpin politik kita pun sebenarnya walaupun kawasan-kawasan mereka di kampung, tapi mereka pun duduk di bandar juga. So kita semua terdedah dengan masalah bandar. Kenapa saya kata ini? Sebab pada masa hadapan dalam tempoh, saya lihat dalam future, dalam 10 ke 20 tahun lagi, dalam 10 ke 20 tahun atau 5 tahun lagi, dalam tempoh 1 penggal, 2 penggal lagi pilihan raya, kita lihat kalau pada ketika itu, kebanyakan pengundi kita tinggal di bandar, tetapi kita punya approach, kita segan silu untuk masuk kawasan bandar dan kita tidak akan dapat memenangi hati mereka dan kelangsungan kita tidak akan melangsungkan parti kita lah. Ya, nombor 1. Dan kalau masa dulu strategi, kalau kita lihat strategi PH kita boleh tengok di situ. Mereka bila dalam politik ni, bila kita nak attack kita punya musuh, kita tak attack dia punya weakness. Sebab kalau kita attack weakness, dia dah bersedia, dia ada guard pada weakness dia. Kita attack dia punya strength sebab itu pada masa PRU yang lepas kita lihat PH dengan Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, dia masuk kawasan mana? Dia masuk kawasan kita, kawasan kampung. Kawasan Felda. Sebelum ini PRU 13 kita menang hampir keseluruhan kawasan Felda di kampung-kampung. 48 daripada 52 kawasan Felda. Tetapi apabila mereka masuk dalam PRU, salah satu sebab juga kita kalah dalam PRU 14 ialah kita kalah kawasan Felda yang dulu hampir semua kita menang, kita lost 20 lebih, saya rasa 25, 28 kepada PH. So apa yang mereka buat untuk kepada kita kawasan Felda, kita perlu juga attack kawasan-kawasan kubu-kubu kuat mereka, iaitu di 45 ke 50 kawasan-kawasan bandar ini. Bukan saja untuk kita menang pilihan raya, tetapi untuk kita keep kita punya relevan, UMNO punya relevan pada masa hadapan. Sebab orang lebih ramai akan berada di kawasan-kawasan bandar ini. So sebab itu pendekatan kita dengan personality yang kita tunjulkan dan isu-isu yang kita bawa juga perlu disesuaikan dengan perubahan lanskap
politik di Malaysia dan kita kena masuk ke kawasan-kawasan ini membincangkan banyak masalah-masalah ini. Dan ramai orang sebut pasal M40 masa COVID dan krisis ekonomi ini. B40, M40, M40 ke bawah lah. Kebanyakan M40 ni atau middle class ini, mereka ini berada di kawasan bandar. Mereka bekerja di sini dan juga mencari pendapatan di bandar-bandar. So mereka ini bukan sahaja B40 yang tertekan dengan masalah kos sara hidup dan sebagainya, tetapi M40 juga. Kalau kita lihat PKS, banyak mereka berniaga di kawasan-kawasan bandar. So sebab itu kita kena masuk ke kawasan ini dan itulah battleground baru kita. This is the battleground baru UMNO, Barisan Nasional dan Muafakat Nasional pada masa depan. Dan pada masa sekarang, kalau kita segan silu untuk masuk dalam battleground ini, maka kita susah untuk berjaya pada masa depan. Dan akhir kata saya ingin ucapkan, jangan lupa rakyat, walaupun kita tidak ada sumber, kita kekurangan sumber dan sebagainya, banyak kekangan, kita perlu juga bantu mereka lah. Dan apabila diberikan kuasa, kita kena pegang amanah tersebut, kerana amanah ini datang daripada Allah SWT. Segala yang baik itu datang dari Allah, dan kalau ada salah silap itu datang dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Rashid. Ini satu perspektif yang saya rasa kita perlu explore lebih detail, lebih teliti dan bincang secara lebih mendalam. Kerana kalau kita lihat dalam 2-3 PRU yang lepas, kita masih lagi cuba untuk mendominasi kawasan suburban dan juga kawasan-kawasan di kawasan rural atau kawasan luar bandar. Dan kita melihat trend bagaimana Pakatan Harapan sudah berjaya menembusi lapis demi lapis kubu-kubu kuat UMNO yang terletak di luar-luar bandar. Saya nak tanya soalan terakhir ni kepada Dr. Nawar. Apabila kita dah melihat trend pilihan raya mereka menyerang masuk ke dalam kubu UMNO di luar bandar, sekarang timbul the new norm, di mana kita pun setuju tadi untuk kita fokus gerak kerja kita kepada suburban dan juga di kawasan urban. Sebagai pandangan anak muda lah, ya, dengan melihat keadaan UMNO yang memang kuat akar umbinya yang berada di kawasan-kawasan kampung, luar-luar bandar, tanah-tanah rancangan Felda, bagaimana penyesuaian gerak kerja ini boleh kita mula fokuskan di kawasan suburban dan kawasan urban, kawasan bandar? Baik, terima kasih Tok. Sebelum saya bawa ke situ, saya seronok begitu. Saya rasa di kesempatan ini saya juga nak ingatkan juga, ya, kita jangan sekadar ambil tak boleh juga kalau kita buat facelift, tapi facelift itu atau pemimpin baru atau muda itu, saya kurang setujulah kalau hanya melihat hanya kepada muda. Sebab yang kita pentingkan juga adalah semangat dan juga roh dia bersama dalam perjuangan. Yang ini perlulah kita menilai dari pelbagai aspek dan segi, kerana lihat aja dalam contoh kegagalan Pakatan Harapan sebelum ini, mereka gagal apabila ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Rakyat mereka sendiri yang menang di atas tiket parti. Tetapi akhirnya selepas itu diberikan sedikit ujian, ada sedikit bola dan tawaran-tawaran tertentu, mereka melencong daripada tiket parti. Ini adalah satu landasan yang harus kita cari untuk pemimpin muda pun tidak boleh hanya melihat kerana muda atau profesional atau sebagainya sesuai. Tidak semestinya. UMNO adalah sebuah atau parti politik. Dia bukan sebuah NGO. Dia ada kaedah dan cara di mana kita harus mengenal cawangan-cawangan, kita harus memberi sumber bakti, harus menghormati orang tua atau pemimpin-pemimpin terdahulu, pemimpin-pemimpin di peringkat-peringkat tertentu di dalam bahagian kita dan sebagainya. Ini adalah satu proses kepimpinan, kerana ini adalah sistem memegang kuasa. Bukan kerana kamu konon bagus atau mempunyai apa-apa kelulusan, kamu boleh jadi pemimpin dalam sebuah parti politik. Tidak.
kita harus belajar untuk pemimpin-pemimpin ini yang harus kita persiapkan. Dan satu lagi, jumlahnya juga. Dia tidak boleh ada satu atau dua atau tiga saja. Kita harus buat secara menyeluruh ya. Dan ini kerana bahtera UMNO yang kita sayangi ini akan diwarisi oleh mereka, maka kepimpinan di peringkat pemuda, di peringkat yang orang muda bawahan ini harus sanggup menerima amanah ini, bukan jawatan tapi amanah. Konsep ini harus kita bawa dengan jelas dan harus dibuktikan dan diterjemahkan kepada rakyat. Akhir kata, yang tadi soalan Datuk, saya rasa ya, new norm ini adalah perkara baru. Manusia ini memang sudah menjadi lumrah apabila baru ini banyak orang komen, banyak cadangan, banyak orang melompat dan sebagainya ya. Seperti contohnya PKP kita ajalah. Waktu nak buat PKP hari itu, waktu mula-mula tu alamak, nak balik kampung susah, macam-macam komen dan kesusahan. Tapi selepas hampir 3 minggu, 1 bulan, nampak keadaan dah tenang. Tahu pula bahaya nanti kalau kena bantuan pernafasan dekat ICU. Maka sebenarnya proses perubahan akan mengambil masa. Betul. Apatah lagi perubahan-perubahan yang mendatangkan hasil. Bila kita melihat gerak kerja secara jangka panjang ini, hasilnya juga lambat. Jadi perubahan itu mungkin tidak nampak dalam satu jangka masa yang cepat. Di sinilah saya rasa perlunya iltizam dan kekuatan dan satu wisdom lah, satu hikmahnya, kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita. Jadi kena melihat lebih jauh daripada apa yang ada di depan mata sekarang. Kena melihat perancangan itu harus teliti. Mungkin ada sudut-sudut tertentu boleh dilihat kepada pakar-pakar masing-masing dan sebagainya. Saya yakin jika kita bersatu hati, kita akan dapat menjumpai nilai ini. Yang kedua, kita harus melawan, memberikan antidot kepada apa yang sedang berlaku di kalangan orang Melayu basic kita selama ini, iaitu antidot berpecah. Kita harus membawa semua program kita haruslah memberi kepada penyatuan orang Melayu. Kita boleh mulakan dengan template yang sudah pun kita ada, iaitu muafakat nasional. Kita contohnya kalau di peringkat parti-parti ya, di peringkat cawangan atau di peringkat bahagian itu, boleh kita libatkan seperti mana hari itu hype kita nak membentuk muafakat nasional ini. Kita harus teruskan supaya program-program mungkin yang dianjurkan oleh UMNO selepas ini, maklum aja kata Saudara Hisham tadi, sekarang kita walaupun tak berkuasa penuh, ada sedikitlah orang pada ruang untuk kita menguasai dasar dan sumber. Maka waktu ini kita ambil untuk kita sama-sama merangkul dengan ahli-ahli atau cawangan-cawangan PAS bergerak dengan sesama dengan kita seperti mana peringkat awal penubuhan muafakat nasional ini. Kita berikan antidot, ubat kepada perpecahan kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah kebersamaan, kasih sayang, duduk bersama, minum kopi sekali. Akhirnya bila minum kopi sekali ini, yang dulunya berpecah, sedar-sedar kita sebenarnya tersilap atau salah faham ataupun benda yang teramat kecil sebenarnya selesai kat meja minum kopi dan dalam struktur kebersamaan. Dan akhirnya yang di peringkat urban ini, saya rasa sekarang ini pun ya, kalau kita lihat sudah banyak anak-anak muda yang boleh menjadi pejuang-pejuang di peringkat di bandar, terutama di media sosial, yang tak perlu digaji pun, yang tak perlu dibayar pun. Mereka sudah timbul kesedaran. Sedar atau tidak ya, sebelum pilihan raya ke-14 ya, kita menghadapi masalah untuk penceramah atau orang UMNO lah nak meyakinkan golongan muda. Kerana ceramah orang UMNO ni bercerita tentang hak-hak orang Melayu yang akan terhakis sejarah daripada Malayan Union dan sejarah-sejarah kemerdekaan dan sebagainya. Generasi muda kita sekarang dah jauh ya, dan dah tidak dapat merasai nilai perjuangan itu. Tapi perkara ini sudah berbeza sekarang ya. Kerana selepas penipuan besar-besaran oleh Pakatan Harapan, orang muda sekarang sudah bangkit dan merasai kita ditipu bulat-bulat ya.
yang dijanjikan penghapusan PTPTN, yang dijanjikan bulan dan bintang ini, sekarang mereka ini sudah nampak bahawasanya inilah dia berlian, yang mana satu berlian, yang mana satu kaca. Betul. Dan semangat orang muda ini yang di bandar, yang di mana-mana saja boleh kita gunakan untuk menjadi membawa, kita harus mendekatkan diri kepada mereka, ceritakan apa yang kita ada. Kerana kalau UMNO ini parti hampas, kita tak akan boleh berada sampai sekarang. Kita ada roh, kita ada jiwa, kita ada perjuangan. Apa yang kita harus lakukan adalah menyampaikan roh dan perjuangan kita ini kepada kumpulan-kumpulan ini. Dan apabila jiwa seseorang manusia sudah tersentuh, dia semangat dan tenaga dia itu akan datang sendiri, dan dia akan jadi sesuatu yang original. Itulah dia semangat, seperti mana datuk nenek moyang kita melepaskan emas-emas di tangan, yang memberikan apa sahaja yang ada untuk nak proses kemerdekaan dan mengambil menjuntuhkan gerakan Belayan Union. Ini nampak seperti very spiritual atau terlalu noble, macam terlalu bersih sangat untuk kita lakukan. Tapi saya rasa kita tak ada pilihan. Kalau kita ada pilihan tu, macam kita kadang-kadang sebut dalam bahasa Inggeris, Saudara Hisham, when we have choices, we choose the best lah. Tapi bila kita tak ada pilihan, maka kita kena lakukan yang terbaik yang kita boleh lakukan. Jadi kita tak ada pilihan sekarang. Ini adalah untuk kelangsungan parti kita. Ini adalah untuk kelangsungan orang Melayu di tanah air ini, tanpa sedikit pun meletakkan atau membuang hak-hak orang Melayu. Saya ingin saya cadangkan, biar kita kuat dengan agenda Melayu, tapi agenda Melayu itulah yang akan merangkul orang bukan Melayu juga bersama-sama, seperti yang kita telah buktikan selama ini. Cantik naratif tu. Ampun, maaf dari saya kalau ada salah dan silap. Saya orang muda baru belajar, saya lihat, saya cakap dari hati saja. Saya kagum dengan pemimpin-pemimpin terdahulu. Pemimpin tertinggi kita dalam parti pun sekarang bukan duduk saja. Banyak yang mereka fikirkan, banyak yang sedang kita lakukan di semua peringkat. Teruskan usaha ini, insya-Allah. Kalau ada secubis pun keikhlasan di dalam hati kita, saya kira Allah akan bersama-sama dengan kita. Buktinya, Datuk, walaupun kita terhempap jatuh hari itu, semangat kita dah tak ada. Berapa banyak ketua-ketua bahagian pun dah tak nak bertanding lagi, sebaik saja kalah pilihan raya. Tapi hari ini kita melihat semangat itu datang kembali. Dan apa yang kita ingin lakukan adalah, biarlah ada sedikit keikhlasan, kerana keikhlasan itu yang Allah pandang. Akhirnya kita, walaupun tak jadi ketua kerajaan, kita terlibat dalam pembentukan kerajaan baru, kerajaan tanpa DAP, kerajaan tanpa musuh negara ini. Kita tekankan, teruskan, insya-Allah. Pemaaf dari saya untuk semualah kalau ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjaya juga kita membincangkan banyak perkara dan banyak aspek. Saya menyampaikan salam dari Ketua Penerangan Malaysia yang baru, Saudara Syaril Hamdan, kepada Dr. Nawar dan kepada Saudara Hisham Jalil, dengan ucapan Assalamualaikum. InsyaAllah kita sepanjang tempoh hingga ke Aidilfitri ini, Penerangan UMNO Malaysia akan mengadakan hampir setiap hari ulasan-ulasan politik kita. Kita akan bersentuh banyak perkara, banyak aspek, dan kami akan maklumkan jadual-jadual perbahasan kita. Mudah-mudahan dapat dikongsi, dapat diikuti oleh tuan-tuan dan puan-puan yang ada di luar sana. Sekian dulu daripada kami yang berlangsung daripada PWTC, dan insyaAllah mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dalam masa terdekat ini dengan membawa topik-topik yang berbentuk alaf baru. Kita nak cari formula baru. Pasca COVID-19 ini, segala-galanya telah merubah apa norm-norm ataupun nilai-nilai ataupun perkara-perkara yang biasa kita telah lakukan. Kita akan cari jalan macam mana kita nak berdepan menghadapi hari-hari berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Selamat berpuasa. Terima kasih.